Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang 20 September 2021. Saya Fansurin Abdullah bersama anda dalam Buletin Pahang. Saya kesal dengan beberapa hantaran dalam media sosial mengaitkan kejadian tanah runtuh sehingga menyebabkan penutupan jalan simpang Pulai Blue Valley ketika ini adalah dalam daerah Cameron Highlands. Itu kata Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail. Beliau berkata kejadian tanah runtuh itu sebaliknya berlaku di kilometer 43.95 Jalan Simpang Pulai Blue Valley yang berada dalam daerah Kinta, Perak akibat kegagalan cerun sehingga laluan berkenaan ditutup sepenuhnya sejak kemarin. Beliau juga kesal dengan paparan video di media sosial mengaitkan banjir lumpur yang kononnya turut berlaku di Cameron Highlands sedangkan ia berlaku di lokasi lain. Beliau juga berharap dengan penjelasan itu rakyat tidak terkeliru dengan apa yang sebenarnya berlaku khususnya yang melibatkan kawasan popular seperti Tanah Tinggi Cameron Highlands. Media pada 18 September lalu melaporkan kejadian berkenaan menyebabkan laluan di Seksyen 43.9 ditutup sepenuhnya kepada semua aliran trafik jalan raya. Perkara itu disahkan Jabatan Kerja Raya JKR Daerah Kinta yang menyatakan kejadian membabitkan laluan sepanjang 30 meter dengan lebar 5 meter. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK kepada golongan remaja yang berusia 12 hingga 18 tahun di negeri ini yang bermula Isnin disambut baik dan positif oleh golongan berkenaan. Ia adalah hasil tinjauan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman di Pusat Pemberian Vaksin PPV Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahkota di Kuantan. Beliau berkata daripada reaksi pelajar yang menerima vaksin, kebanyakan mereka memberi maklum balas positif terhadap usaha yang dilaksanakan kerajaan ini. Nampaknya Alhamdulillah daripada reaksi pelajar-pelajar yang hadir pada hari ini menunjukkan mereka positif dengan usaha-usaha yang diambil oleh kerajaan ini. Nampak seronok, tidak ada takut dan mereka begitu gairah untuk kembali ke sekolah. Beliau berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media Pahang. Katanya lagi, hari ini bermula program vaksinasi untuk remaja tingkatan 4 dan 5 di negeri Pahang dan sebanyak 9 PPV dibuka bagi daerah Kuantan. Sementara itu, menurut Ahmad Ishraf Ahmad Ramzan, beliau agak teruja apabila dimaklumkan akan menerima suntikan vaksin kerana sudah lama menanti panggilan untuk menerima suntikan. Saya agak teruja lah sebab dah lama tunggu. Sebelum ni pun yang terima hanya orang dewasa 18 tahun ke atas dan ini hanya dah start untuk 18 tahun ke bawah. So bila dah tahu tu saya teruja sebab manalah tahu kita akan dapat kembali ke sekolah semula ke. Selain itu, Nur Atikah Akilah Muhammad berkata beliau gembira dan teruja untuk menerima vaksin walaupun pada awalnya berdebar. Rasa macam happy lah. Macam Dah selesai dah? dah selesai dah. Sebelum tu apa perasaan? Berdebar lah. Dia cakap tak sabar. Macam Sebab apa tak sabar? boleh masuk sekolah balik. Suntikan pada peringkat awal program imunisasi COVID-19 remaja Pahang yang bermula hari ini akan melibatkan seramai 42,875 orang pelajar berusia 16 hingga 17 tahun. Pengarah Kesihatan Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata ia melibatkan pelajar dari sekolah atau institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, Majlis Amanah Rakyat, Jabatan Agama Islam Pahang, Majlis Ugama Islam dan Adat Rasam Melayu Pahang, Ma'ahad Tahfiz Negeri Pahang serta institusi swasta termasuklah institusi tahfiz, pondok dan madrasah persendirian. Sebab pada peringkat awal ini kita akan memberi keutamaan kepada pelajar-pelajar yang berumur 16 hingga 17 tahun. Dan dalam data kita ada seramai lebih kurang 42,875 orang pelajar yang dalam kategori berumur 16 hingga 17 tahun. Dan kita telah pun melaksanakan PICK remaja ni pada hari ini di seluruh negeri Pahang.
mengguna pakai sebanyak lebih kurang 22 buah PPV awam seperti yang PPV awam di Majlis Belia di Kuantan ini, dan kita ada juga PPV di sekolah ataupun di institusi pendidikan sebanyak 44 buah, dan kita juga telah membuka ataupun mengguna pakai 4 buah KK kita yang kita laksanakan khas untuk remaja ini, semata-mata untuk kita memastikan remaja-remaja yang berumur 16 hingga 17 tahun ini kita sasarkan, kita akan selesaikan mereka pada akhir September ini. Dijangkakan pemberian vaksin COVID-19 kepada pelajar sekolah berusia 16 hingga 17 tahun ini akan selesai pada 30 September 2021. Beliau berkata selain daripada pelajar sekolah, remaja orang kelainan upaya OKU, remaja berada di institusi-institusi pemulihan dan perlindungan serta remaja golongan rentan termasuk gelandangan tidak terkecuali daripada menjadi keutamaan dalam program imunisasi ini. Mereka akan turut menerima suntikan daripada aktiviti jangkauan luar yang akan melibatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan para sukarelawan. Suntikan bagi remaja berumur 12 tahun hingga 17 tahun yang mempunyai masalah kesihatan atau komorbid telah bermula pada 15 September 2021 yang lepas. Sehingga kini seramai 183 remaja yang mengalami masalah kesihatan atau komorbid telah diberi suntikan di Hospital Pakar. Hospital Pekan telah memberi suntikan kepada 165 remaja dan Hospital Sultan Haji Ahmad Shah pula 18 remaja. Beliau berkata program imunisasi COVID-19 remaja Pahang menetapkan sasaran sebanyak 60% populasi remaja berusia 12 tahun hingga 17 tahun mendapat sekurang-kurangnya dos pertama vaksin pada November. Dan 80% populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun lengkap dengan dos pertama dan kedua vaksin pada Disember 2021. Inisiatif pemberian bantuan prihatin Pahang BPP dan pelbagai bantuan lain yang diwujudkan oleh kerajaan negeri merupakan tanda ingatan pihak kerajaan terhadap rakyat. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz Haji Mat Kiram berkata, BPP yang diberikan oleh kerajaan adalah menyeluruh dan semua pihak dapat menikmati bantuan yang diperuntukkan. Walaupun tak banyak, tetapi dapat kita merasa. Banyak sikit nombor 2. Tapi ingatan daripada pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar kan, kepada kita agar kita lebih, orang kata, bersemangat lagi untuk menjalankan tugas kita di kawasan masing-masing lah. Khususnya penggerak masyarakat awam sendiri. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan pada program penyampaian peruntukan khas Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan Bantuan Prihatin Pahang tahun 2021 di Masjid Sultan Abu Bakar Raub. Hadir sama ialah Ahli Dewan Negeri Dong Yang Berhormat Datuk Seri Syahiruddin Abdul Muin, Ketua Penolong Pengarah Dakwah Tuan Haji Muhammad Fazli Mat Saman, Ketua Penolong Pengarah Pengurusan Masjid dan Surau Encik Ahmad Nizam Abdul Manan dan Pemangku Pegawai Agama Islam Daerah Raub Ustaz Ahmad Zaharuddin Muhammad Alias. Pada program itu, sebanyak 74 masjid dan surau telah menerima sumbangan jubah kepada imam-imam, manakala sebanyak 23 orang menerima insentif bagi pengusaha kantin dan dewan makan bagi Sekolah Menengah Agama Negeri SMAN. Sementara itu, seramai 8 orang menerima bantuan khas keuangan kepada Penggerak Masyarakat Orang Asli PMOA dan Penyelaras Pembangunan Ihsaniah Masyarakat Orang Asli PEPIMA dan seramai 6 pelajar turut menerima insentif kecemerlangan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2020. Pahang mencatatkan sebanyak 779 kes baharu COVID-19 dengan Kuantan masih menjadi daerah paling banyak kes hari ini. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP, Kuantan mencatatkan sebanyak 283 kes, Temerloh 184 kes dan Lipis 72 kes. Selain itu, Pekan mencatatkan 58 kes, Bera 40 kes, Rompen 32 kes, Jerantut 31 kes, Cameron Highlands 15 kes, Maran 13 kes dan Raub 12 kes. Pada hari ini juga terdapat 2 kematian dan 1 kluster baharu iaitu kluster sawit Seri Meranti di Kuantan. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin.
Sentiasa mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, menjaga jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau gunakan cecair pembasmi kuman dan segeralah ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Jika rakyat di negeri ini mengekalkan disiplin dan mematuhi SOP, maka rantaian COVID-19 pasti dapat diputuskan. Keindahan Pulau Tioman yang tersenarai sebagai antara 10 buah pulau tercantik di dunia akan kembali dinikmati pelancong tidak lama lagi. Hal itu bagaimanapun tertakluk kepada keputusan kerajaan pusat melalui Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan MOTEK yang mengeluarkan SOP untuk membenarkan pusat peranginan itu kembali beroperasi. Pengerusi Jawatankuasa Sumber Manusia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Haji Hussein berkata, pihaknya sentiasa mengalu-alukan pembukaan Pulau Tioman sebagaimana yang diwawarkan sebagai Green Bubble Travel. Kita memang sangat mengalu-alukan lah untuk membuka Pulau Tioman bagaimana yang diwar-warkan sebagai Green Bubble Zone untuk pelancongan pada ketika inilah. Dan namun begitu kita masih lagi menunggu keputusan kerajaan pusat melalui Kementerian Pelancongan ataupun MOTEK, dan dalam masa yang sama kerajaan negeri sentiasa mengambil peduli untuk tindakan seterusnya lah, kerana kita lihat di Pulau Tioman dah hampir 100% untuk herd immunity dan zero case setakat ini. Dan bukan sahaja Pulau Tioman, bahkan di Bukit Fraser, Cameron Highland, Genting Highland juga dan Taman Negara. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM. Dalam pada itu, beliau yakin dengan segala usaha yang dilakukan bagi membuka kembali sektor pelancongan di negeri Pahang. Beliau yakin dan percaya bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang melalui Esko Pelancongan memang sudah bersedia untuk membuka pusat peranginan Pulau Tioman. Sebagai ahli Dewan Negeri Tioman, beliau sememangnya menantikan dan saban hari dihubungi oleh pemain industri pelancongan di Tioman yang bersedia untuk beroperasi semula. Katanya lagi, perbincangan segera antara pihak kerajaan negeri dan MOTEK juga telah dilakukan agar hasrat untuk membuka Pulau Tioman dapat direalisasikan. Dua perkampungan masyarakat orang asli di dua daerah berbeza di Pahang bakal dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula esok. Antaranya Kampung Ulu Parih di Mukim Sabai, daerah Bentong yang sudah merekodkan 77 kes positif COVID-19. Susulan kluster komuniti diumumkan Kementerian Kesihatan pada Sabtu lalu. Siasatan kes indeks itu dikesan daripada seorang penduduk tempatan yang bergejala pada 8 September dan tiada pun sejarah kontak rapat dengan mana-mana individu positif wabak ini. Hasil saringan mendapati dia sudah menjangkiti 11 ahli keluarga lain sebelum mengakibatkan puluhan penduduk perkampungan etnik semai itu kemudian dijangkiti pada 13 September. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Rozim Mat Saad berkata, satu lagi lokaliti dikenakan PKPD ialah Kampung Orang Asli Sungai Koi Mukim Hulu Ceka, daerah Jerantut. Katanya pelaksanaan PKPD di dua lokaliti itu diputuskan kerajaan selepas meneliti perkembangan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengenai penilaian risiko serta trend jangkitan COVID-19. Prosedur operasi standard SOP bagi semua PKPD adalah sama seperti yang diumumkan sebelum ini. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.